Jadi dia nampak abang dia turun melalui tangga hospital tu. Jadi dia pun kejar lah. Dia nampak abang dia ni turun dengan laju. Dia panggil pun abang dia tak menyahut. Tapi bila sampai makin jauh, rupanya dia perasan yang abang dia tu berubah wujud, seperti seolah pocong. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam SF Channel Explore, iaitu di dalam segmen cerita seram. Baik, hari ini kita akan kongsikan dua kisah yang ada kaitan dengan hospital. Jadi tema konten kita hari ini hospital lah. Jadi dua hospital ni kita ambil. Hospital ni terletak di Alustar, Kedah. Dua hospital. Jadi hospital yang pertama ialah Hospital Sultanah Bayah, hospital baru. Tak barulah, lama lah juga. Tapi yang kedua pula Hospital Lama Alustar. Jadi mengenai Hospital Sultanah Bayah ni sendiri, dulu sebenarnya rumah atuk saya dekat belakang Hospital Sultanah Bayah. Kampung betul-betul belakang Hospital Sultanah Bayah. Jadi daripada selama saya membesar lah, saya melihat pembangunan Hospital Sultanah Bayah ni daripada tapak, daripada orang tolak tanah merah sampailah naik bangunan. Dan juga semasa pembinaan pun ada juga terkait cerita-cerita seram mengenai hospital ni. Dan sebelum dibuka pun tak silap saya, hospital ni pernah terbengkalai semasa pembinaan dia. Selama 3 ke 4 tahun saya tak ingat dah. Saya cuba research cari mengenai berita yang kata hospital ni terbengkalai, tapi tak jumpa lah. Tapi tak apalah, itu bukan target kita. Dan target kita kali ni ialah kita nak kongsikan sebuah kisah yang terjadi kepada seorang hamba Allah ni di Hospital Sultanah Bayah. Kita mulakan dulu, ataupun sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Jadi cerita ni berlaku kepada seorang yang bernama Syah. Jadi Syah ni mempunyai seorang abang, dan kawan kepada abang dia ni kemalangan. Jadi bila kemalangan, abang kepada Syah ni packing lah baju-baju untuk bagi kepada kawan dia lah yang berada di hospital tersebut. Jadi bila mana mereka pergi menziarahi sambil membawa beg galas lah, abang dia bawa beg galas yang berisi baju untuk diserahkan kepada kawan abang dia yang kemalangan yang berada di ward yang berada di tingkat 3 hospital tersebut. Tapi bila sampai di situ, kawan abang dia ni pun dah mempunyai pakaian lah. Jadi maknanya dia tak perlulah pakaian yang dibawa oleh abang Syah ni. Kebetulan masa tu juga diceritakan oleh Syah yang dia orang ni sampai dekat ward tu pun dah tepat jam pukul 10 malam. Jadi dia orang ambil keputusan untuk balik. Turun dari ward tu pun dah jam 11 malam. Jadi bila dalam perjalanan turun tu, Syah ni pun tegur lah abang dia kan, kenapa jalan laju sangat. Jadi abang dia dalam perjalanan mereka dah turun daripada ward tu, jadi dia pun tegur lah kenapa jalan laju sangat kan. Jadi dia pelik lah.
Tapi abang dia tak menjawab, hanya senyap saja. Jadi dia pun tanya lagi, abang kenapa jalan laju sangat? Jadi abang dia pun senyap lagi. Masuk kali ketiga dia tanya, abang kenapa jalan laju sangat? Dan kemudian abang dia menjawab dengan perkataan, bunyi dia lebih kurang macam tu lah, tak tahu dengar tak dengar. Jadi abang dia pun mengeluarkan seolah dengusan lah, jawab melalui dengusan. Jadi dia pun rasa pelik. Dan kemudian lepas pada tu juga, abang dia terus berlari turun dengan laju. Dia pun kejar lah abang dia ni, ikut belakang kan. Jadi bila ikut belakang, daripada atas sampai nak sampai hampir-hampir nak sampai ke bawah, dia mula nampak yang bayang-bayang abang dia tu ibarat menjadi seolah satu kepulan asap lah, seolah asap-asap. Jadi bila terus sampai ke bawah, masa ni lah dia nampak yang benda tu bukanlah abang dia, melainkan sesosok pocong yang berdiri siap berkain kafan lagi dekat depan dia. Saya sendiri pun bila sebut bab pocong ni dah mula meremang lah. Tapi si Syah ni dia masih anggap yang tu abang dia lagi. Jadi dia pun berlari lah terus turun ke bawah. Jadi bila sampai kat bawah, dia pun sambil-sambil tunggulah mencari-cari dekat mana abang dia tadi. Dan kemudian tiba-tiba abang dia yang sebenar datang daripada belakang sambil menggalas beg tu. Tegur dia, kenapa kau jalan laju sangat? Kenapa tak tunggu abang? Jadi dia pun terkejut, bukan tadi abang dah turun kau dekat depan? Jadi abang dia pun cakap, hang merapu apa abang dia kata kan. Jadi benda tu pun bila mana dia dengar macam tu, dia pun mulalah rasa tak sedap hati. Jadi kisah ni diceritakan setakat ini saja. Jadi saya pun kongsikan setakat ini sajalah. Jadi kesimpulan dia yang si Syah ni nampak turun di awal tadi tu bukanlah abang dia, melainkan jin yang menyerupai pocong lah. Jadi disebabkan waktu berada di tingkat 3, mereka pilih untuk turun ikut tangga lah. Jadi setakat itu saja dulu, ataupun part pertama kisah ataupun untuk konten dalam hari ini Hospital Setengah Bayar. Dan kita akan ke part yang kedua, iaitu Hospital Lama Alustar. Jadi Hospital Lama Alustar ni, kisah ni melalui pengalaman saya sendiri, kerana saya pernah berkhidmat sebagai seorang pengawal keselamatan di hospital tersebut. Saya rasa bukan saya seorang yang tahu mengenai terdapat sisi seram hospital ni, melainkan staf-staf dekat hospital tu ataupun pengawal-pengawal yang pernah bertugas di situ sendiri tahulah kisah-kisah yang ada dekat hospital ni. Mengenai terutama lagi pengawal-pengawal yang dulu-dulu lah. Jadi kisah ni terjadi, tak silap saya, dalam tahun, saya ingat saya 2019. Masa ni saya masuk shift malam. Untuk kalau dalam bertugas di dalam hospital ni, yang mana pernah kerja lama dekat situ, kami dah tahu pot-pot yang panas ataupun kawasan-kawasan yang akan diganggu kalau kami jaga pada waktu malam. Jadi kebetulan masa tu jadual saya dibahagikan dan saya dapat tempat yang panas tu. Jadi duduklah dekat situ. Jadi jenis saya ni, kalau saya nak hilangkan takut, saya akan bermain game. Masa tu PUBG dah rilis lah, jadi saya pun bermain game. Dalam masa bermain game tu, saya terhidu bau satu bau yang agak wangi, iaitu bau bunga melur. Satu saya hiraukan sebab benda ni dah orang tua dah pesan jangan ditegur kan. Dan kemudian ada seorang sahabat India, pengawal keselamatan juga, jadi dia pun datanglah dekat saya untuk sambil-sambil bersembang lah orang kata kan. Jadi kejadian ni berlaku semasa kami berdua. Bila kami tengah bersembang tu, saya pun bagi tahulah tadi ada bau yang kurang menyenangkan lah, tak sedap duduk lah kalau bau tu. Jadi dalam masa bersembang tu, tiba-tiba kedegung bunyi. Itu datang daripada tiang, jarak dalam 2 ke 3 tiang lah daripada kami. Maksud dia bumbung laluan hospital tu kan. Jadi hampa boleh tahu lah macam mana laluan hospital lama tu, dia ada bumbung laluan tu. Jadi bunyi tiang tu ibarat ditumbuk dengan kuat. Padahal masa tu hanya kami berdua saja dekat situ, dan getaran atas bumbung tu membawa sampai ke atas kepala kami. Tapi benda tu kami tak tegur lah kan, kami abaikan. Jadi setakat ringkasan itu sajalah saya ambil dulu. Ada juga kisah dilalui oleh pengawal keselamatan yang lain, iaitu kawan saya juga di satu tempat bahagian yang lain hospital ni. Dia tertidur. Bila tertidur tu, dalam masa dia tertidur, ada satu batu ataupun batu bata lah,
terhumban daripada jauh, jatuh betul-betul dekat depan dia, sedangkan hanya dia seorang yang berada di lokasi tersebut, dan lokasi tersebut jauh daripada lokasi-lokasi pengawal keselamatan yang lain lah. Dan juga di hospital lama ni, hospital lama Alor ni, dia ada satu bangunan dan dekat atas tu ada ward untuk diraja lah, ward untuk diraja. Dan ward tu sekarang dah lama kosong lah, sebab sekarang ni dah ward diraja tu dah berpindah ke Hospital Sultanah Bayah yang baru. Jadi ward tu boleh dikatakan semasa saya bertugas tu dah lama tak digunakan. Tetapi yang mistiknya adalah ward ni, bahagian ward diraja ni terletak di atas sekali bangunan tersebut, blok tersebut, ward diraja atas sekali. Jadi pada satu hari saya naik lift, saya kena jaga dekat bahagian bangunan tu, jadi saya pun naik lift untuk buat rondaan lah. Jadi bila naik lift sampai saja dekat tingkat yang blok ward yang di ward diraja tu, terbuka saja pintu lift, terus meremang saya punya bulu roma lah. Jadi saya mula rasa tak sedap hati. Saya ambil keputusan untuk turun balik. Tadi tak ada berlaku apa-apa gangguan lah, cuma saya rasa memang ada sesuatu yang sedang memerhati lah. Selepas saya turun balik tu, saya jumpa dengan anggota ataupun pengawal keselamatan yang dah lama berkhidmat di situ lah. Jadi dia pun cerita memang kalau ikut tak ada security ataupun pengawal keselamatan yang berani ronda sampai ke tingkat tu. Sebab memang dia cakap tingkat tu ada penjaga. Sebab kawasan tu kadang tak ada cleaner ataupun tak ada staff cuci, masuk cuci pun. Kawasan tu senantiasa bersih, ibarat ada orang yang mencuci kawasan tu hari-hari. Sebenarnya kalau kita sebut hospital ni, banyak sebenarnya kisah-kisah seram. Sebab apa? Sebab kawasan hospital ni kawasan yang ada darah. Jadi kalau jin, kita boleh kategorikan jin yang kafir ni, makanan dia tu memang dia sukalah dengan darah dan bau-bau darah ni. Jadi saya rasa setakat tu saja dulu. Mungkin ada ringkasan, banyaklah ringkasan yang saya buat dalam penceritaan tentang dua hospital ni. Sebab kita tak mau ambil risiko cerita banyak-banyak, takut kena tuntutan ke apa, tak kena yang orang. Tapi yang penting ingat, cerita ni saya ceritakan kepada anda sekadar untuk hiburan dan tatapan buat anda. Jadi jangan terlalu ambil serius dan jangan terlalu taksub. Kat ni saja dulu konten kita untuk kali ni. Yang baru hadir ke channel ni, jangan lupa untuk tekan tombol loceng, notifikasi, butang subscribe, like, share dan komen. Jadi bagi anda yang mempunyai kisah-kisah seram ataupun tempat seram untuk dieksplor, anda boleh tekan dekat description di bawah ni, dan dekat situ saya sertakan sekali dengan link saya punya messenger, dan insyaAllah saya akan sertakan sekali nombor WhatsApp untuk anda WhatsApp dan ceritakan kisah seram anda ataupun tempat-tempat seram yang anda tahu. Dan insyaAllah ada rezeki kita akan explore di tempat tersebut. Terima kasih kepada yang sudi menonton dan yang dah subscribe dan yang sentiasa menonton channel ni. InsyaAllah kita akan sajikan lagi kepada anda konten-konten ataupun kisah-kisah seram yang menarik buat hiburan dan tatapan anda semua. Jadi setakat itu saja dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di konten yang seterusnya. Ada masa yang lapang, umur yang panjang. Jangan biarkan mistik anda menjadi mistik yang plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.